A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukur kehadirat Allah SWT kerana kita diberi kesempatan yang kesekian kalinya untuk kita bersama-sama lagi dalam PDPR Pendidikan Islam pada hari ini 30 Ogos 2021 jam 11 suku pagi bersama dengan murid-murid 3 UM dan 3 USM. Okey, saya harap semua orang sihat alhamdulillah dan bersedia untuk kita belajar dalam sesi Google Meet ini insya-Allah. Baik, tajuk kita hari ini ialah kita menyambung tajuk yang lepas bahagian kedua, iaitu pelajaran yang ketujuh, kewajipan memelihara kehormatan diri. Okey, yang pertama ni kita akan share dulu perbincangan kita dalam Google Form tadi, iaitu siapakah yang boleh bersalam dengan wanita? Okey, boleh nampak di skrin? Kalau kamu masuk dengan komputer tak ada masalah lah, dia besar kan. Tapi kalau masuk dengan phone, skrin tu boleh zoom in. Ataupun kamu terbalikkan phone tu bagi melintang, dia akan besar skrin tu. Tengok skrin tu, tak payah tengok muka saya, tengok skrin tu. Okey, sekarang kita tengok dekat sini, semua dah ada 22 orang telah beri respon. Boleh bersalam ataupun tak boleh bersalam. Okey. Mukri Danish baru masuk. Okey. Okey, bapa mertua, kita nak tengok satu persatu lah. Bapa mertua. Ini tak ada isu sangat sebab semua orang jawab boleh bersalam. So, perempuan boleh bersalam dengan bapa mertua. Farah Syafiqah. Bapa mertua tu ayah kepada suami. Nanti kamu kahwin, ayah suami itu bapa mertua. Itu mahram. Dia tak boleh bersalam. Yang kedua, yang ketiga, suami kepada ibu. Suami kepada ibu saudara. Mak menakan kita, suami dia. Okey, adik perempuan ataupun kakak kepada mak kita, abah ayah kita, merupakan mak menakan kita, dia kahwin suami dia, boleh tak salam? Jawapannya tentulah tidak boleh. Sebabnya itu merupakan bukan saudara, bukan mahram kepada kamu. Kalau mak menakan kamu tu nanti berpisah dengan suaminya, kamu boleh kahwin dengan lelaki itu. Maka hubungan kamu dengan dia dikira bukan mahram. Bila bukan mahram, tak boleh bersalam. Okey. Siapa yang jawab boleh bersalam? Nafis tak boleh salam, Nafis. Aisyah tak boleh salam. Zulzikri, Ivan tak boleh bersalam. Tapi rata-rata jawab tidak boleh bersalam lah. Seterusnya, abang ipar. Boleh bersalam tak dengan abang ipar? Kalau bunyi ipar ni memang bukan mahram. Siapa ipar? Okey. Saudara adik kamu, abang kamu, kakak kamu berkahwin. Maka pasangan dia yang baru masuk ke dalam keluarga itu dinamakan ipar. Tak kiralah abang ipar ke, adik ipar ke, kakak ipar ke, semua yang bunyi ipar ni bukan mahram. Dan bila bukan mahram, tak boleh bersalam. Kan Hafiz? Jangan salam dengan adik ipar, nanti kamu ada adik lelaki kahwin, nanti perempuan tu bukannya mahram, tak boleh salam. Okey? Alia Maisara tak boleh salam. Ipar ni orang yang bukan mahram kita. Yang lain semua jawab tidak boleh bersalam. Abang ipar. Adik ipar lelaki. Sama jugalah, kan? Adik ipar lelaki. Sama juga dengan abang ipar, mestilah tak boleh bersalam.
Atikah Fatin, abang ipar tak boleh salam, tapi adik ipar boleh pula. Salah tu Atikah Fatin mesti tak boleh bersalam kalau ipar. Macam tu juga Zulzikri. Adik ipar boleh, dia bukan isunya adik ataupun abang. Kamu duk sangka abang besar, adik kecil. Mestilah abang tak boleh, adik boleh. Dah, bukan macam tu. Asal nama ipar je memang tak boleh bersalam. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab dia bukan mahram kamu. Okey. Seterusnya kita tengok. Sepupu lelaki sebelah bapa. Dan sebelahnya sepupu lelaki sebelah ibu. Yang ni. Sepupu lelaki sebelah bapa dan sepupu lelaki sebelah ibu. Siapa sepupu? Sepupu merupakan anak kepada bapa saudara ataupun ibu saudara kita. Pak menakan. Apa sebut pak menakan? Apa tahu terus. Pak menakan kita, pak cik kita, pak long kita, pak ngah kita, pak tih kita yang merupakan adik-beradik kepada mak bapak kita, merupakan pak menakan kita. Pak menakan tu mahram dengan kita. Kamu lelaki, kamu perempuan kan? Okey, pak menakan merupakan mahram. Tapi anak-anak mereka bukan mahram kamu. Okay? Anak-anak mereka dengan kamu dikira sepupu. Okay? Sepupu. Sepupu ni tak kira belah ayah ke, belah mak ke, memang bukan mahram dan tidak boleh bersalam. Aina? Aina Syamimi, jangan bersalam dengan sepupu lah. Walaupun kamu dengan mereka sama-sama membesar dari kecil, sama-sama bermain, tak pakai baju dan sebagainya, bila ada dewasa, tak boleh bersalam. Mereka tetap dikira bukan mahram. Okey. Aisyah kata sepupu belah bapa boleh, sepupu belah mak tak boleh. Sama je tak boleh Aisyah. Okey. Alia Maisara sepupu tak boleh, Alia tak boleh. Ni Alia Zamzuri sama juga tak boleh bersalam. Mukri Danish tak boleh bersalam. Antara sepupu. Ingat tu, belah mak ke, belah ayah ke, walau semesra mana pun kamu dengan mereka, kamu biasa sangat dengan sepupu, duk panggil abang, abang daripada kecil lagi. Okey? Tapi tetap bukan mahram. Okay, boleh faham tak? Okay, clear. Next. Datuk saudara. Datuk saudara ni makna kata adik-beradik belah datuk. Orang kata tok menakan. Kan kita orang Melayu kan banyak nutuk menakan belah ni, tok menakan belah ni. Kat kampung ni datuk menakan. Siapa datuk menakan ni? Adik-beradik tok kita. Mak kita, ayah kita ada tok mereka. Ada mak ayah mereka yang merupakan tok kita. Tok kita tu, tok orang kita, nenek kita, tok cai kita, mereka ada adik-beradik mereka. Bapa-beradik tu, yang lain tu merupakan datuk saudara ataupun datuk penakan. Okey. Farah Syafiqah boleh bersalam dengan datuk. Kemudian Aina Syamimi boleh bersalam dengan datuk. Okey. Kira datuk penakan. Okey. Kalau bunyi penakan tu boleh salam lah. Kan? Seterusnya kita pergi tengok abang seibu sebapa, abang kita, mak sama ayah sama dengan kita. Farah Syafiqah, pasal apa tak boleh salam? Farah Syafiqah, pasal apa tak boleh salam? Abang kita sama dilahirkan oleh mak kita, sama-sama adik beradik. Adik beradik boleh bersalam lah. Farah ni dia tak ada abang. Kalau ada mesti tahu. Contohnya, bapa saudara sebelah ibu. Itu bapa saudara sebelah ibu. Mak kita, okey. Mak kamu punya abang ataupun adik lelaki dia. Adik lelaki pada mak kamu. Itu bapa saudara sebelah ibu. Boleh tak salam? Mestilah boleh. Bab menakan kita tu bukan mahram kita, adik-beradik mak kita. Okey, boleh bersalam, betul itu Nafis. Okey. Alia Syaza.
Azhar Syifa. Sama ya jawapan dua beradik ni. Tak sama. Tak sama. Azhar kata boleh bersalam. Alia kata tak boleh bersalam. Macam mana ni? Tapi bapak saudara sebelah mak, bapak saudara kita, bapak saudara kamu, belah mak, adik-beradik mak kita, rupanya boleh bersalam. Ivan, boleh nah? Aisyah, boleh bersalam nah dengan bapak saudara sebelah ibu. Seterusnya, bapak saudara susuan. Okey. Siapa yang tak tahu lagi apa dia susuan? Susuan ialah hubungan yang wujud apabila seorang bayi menyusu susu ibu yang bukan ibu yang melahirkannya. Maksud kata menyusu, masa dia kecil, baby dulu dia menyusu dengan orang lain. Okey. Maka dia dikira anak susuan. Contohnya Ahmad kecil, baby umur setahun, kerana mak dia ada masalah tak boleh menyusu, dia menyusu dengan jiran. Contohnya jiran tu ada susu dan menyusu dengan jiran, maka dia dengan jiran tu dikira anak susuan. Macam mana nak jadi anak susuan ni? Dia ada dua syarat. Yang pertama, bayi tu berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Kalau 2 tahun setengah, tak jadi susuan. Okey. Yang kedua, menyusu sebanyak 5 kali kenyang. Setiap kali menyusu tu, baby tu kena kenyang. Kalau dia tak kenyang, bagi rasa ala 2 sudu, 3 sudu saja, tak kira anak susuan. Baby tu mesti kenyang. Macam mana nak tahu baby tu kenyang? Macam kita agak lah, bila kita makan nasi, kalau kenyang dia macam mana? Jadi kita belak, kan? Itu tanda kita kenyang. Baby pun sama. Kamu pernah tengok baby belahak tak? Pernah tengok kan? Bila dia minum susu, bila kita tepuk-tepuk belakang baby tu, tepuk belakang dia, buk, dia pun itu tanda dia kenyang. Berapa kali? 5 kali kenyang. Okey. Jadi perempuan yang menyusukan tu dinamakan ibu susuan, anak yang menyusu baby tu dinamakan anak susuan. Ibu susuan, anak susuan. Perempuan yang menyusu tu ada suami, kan? Maka suami tu akan menjadi bapa susuan kepada baby tu. Mak yang menyusu tu ada adik-beradik dia. Ada abang dia, ada kakak dia, ada adik lelaki dia. Macam mana dengan baby tu? Mereka dikira bapa saudara susuan. Susun atur ni dia sama macam adik-beradik biasalah. Cuma dia jadi susuan. Okey, bila susuan, okey, hukum dia ialah sama seperti adik-beradik yang dilahirkan sama keturunan, iaitu mahram. Mahram. Boleh bersalam tak? Bolehlah bersalam. Okey, Firdaus, Farah Syafiqah, Auni Safia, boleh bersalam lah dengan susuan. Anak susuan boleh bersalam dengan bapa susuan kalau anak tu perempuan, ataupun dengan datuk susuan dan sebagainya, boleh. Pak saudara susuan boleh. Adik-beradik susuan boleh. Okey. Kasusnya bapa saudara susuan, suami kepada nenek saudara, nenek menakan. Nenek saudara ni macam mak saudara jugalah, sebab dia akan kira ke atas. Kita, kemudian mak kita, nenek kita, tok nyang kita, makin atas lagi sekiranya hidup, hukum dia tetap sama. Jadi kalau nenek saudara ni, maksud kata nenek kita, tok kita punya adik-beradik, itu kita punya nenek saudara. Orang Melayu sebut apa? Nenek menakan. Boleh salam tak? Hak bunyi menakan-penakan ni kira mahram lah. Boleh bersalam. Ramai juga ni, sama-sama banyak ni jawab ni. Ramai yang jawab tak boleh, ramai yang jawab boleh. Okey, mungkin dia keliru tentang bunyi saudara tu kot, saudara-saudara tu kot. Okey.
Okey. Tapi kan bunyi nenek menakan, bapak menakan, mak menakan, anak menakan apa semua ni, itu semua mahram dan boleh bersalam. Seterusnya, suami adik. Perempuan, dia ada adik perempuan juga. Adik dia kahwin. Suami kepada adik dia tu boleh tak salam? Amirah, Aisyah, Alia Maisara. Itu semua, itu dikira adik ipar lah nah. Suami kepada adik, itu dikira adik ipar lah pada kamu. Maka ipar-ipar ni sama macam sebut tadilah, tak boleh bersalam kerana mereka bukan mahram. Okey. Seterusnya, suami baharu ibu. Katakan seorang perempuan tu, mak dia berkahwin semula dengan lelaki lain. Maka perempuan tu, bukan mak dia kahwin. Maka dia tu dapat bapa baru. Orang panggil bapa apa tu kan? Bapa tiri lah kan? Suami baharu ibu tu merupakan bapa tiri lah. Boleh tak bersalam dengan bapa tiri? Boleh tak? Tu jawapan anda situ. Farah Syafiqah, Zulzikri. Bapa tiri samalah macam bapa sendiri. Okey. Maksud kata, boleh bersalam kerana dia sudah pun menjadi mahram kamu. Okey, seterusnya, abang tiri. Abang tiri merupakan anak kepada lelaki yang baharu dikahwini ibu. Anak kepada lelaki yang baru dikahwini ibu. Okey, mak kita kahwin dengan lelaki yang lelaki tu dah ada anak dia. Dah ada anak. Orang kata abang tiri lah kot noh. Ada orang kata itu orang panggil adik-beradik anjing. Adik-beradik anjing, saudara anjing. Ada kata adik-beradik tiri. Okey. Walau apa pun istilahnya, orang itu yang merupakan anak kepada orang yang baru dikahwini oleh mak kita ataupun ayah kita, bukan mahram. Bukan mahram kita. Dan bila bukan mahram, tidak boleh bersalam kepada tiri-tiri ni. Tak boleh bersalam. Ni, Aina Syamimi, Atikah Fatin, Nafis Alia Syaza. Tak boleh nah. Tak boleh. Tak boleh bersalam. Seterusnya, anak saudara lelaki, anak menakan kita, anak kepada kak kita. Duk panggil kita mak ngah, mak cik, mak nyang apa semua kan. Tu anak saudara kita. Boleh tak bersalam? Boleh lah, Farah Syafiqah. Oi. Ni, Adeline Syafiqah juga. Boleh lah bersalam. Cucu. Cucu. Okay. Makcik tu dia dah ada cucu dah. Cucu dia tu lelaki, takkan tak boleh nak salam dengan cucu sendiri. Peluk cium pun boleh. Takkan salam tak boleh. Farah Syafiqah. Kemudian seterusnya, bapa angkat. Angkat-angkat ni bukanlah satu hubungan yang disahkan oleh syarak. Kita ya dah buat. Abang angkat lah, adik angkat, kakak angkat lah, ibu angkat, bapa angkat. Okay? Angkat-angkat ni takkan menjadikan mahram dan mestilah tidak boleh bersalam. Aina Syamimi nak bersalam dengan bapa angkat mana boleh. Atikah Fatin, Aisyah, Alia Maisara, Zulzikri tak boleh bersalam dengan bapa angkat. Bapa susuan. Siapa bapa susuan? Macam cerita tadilah, bapa susuan macam bapa sendiri. Jadi boleh tak bersalam? Boleh bersalam. Adik-beradik lelaki susuan, tu dia semua orang jawab boleh bersalam. Agaknya bila dekat nak habis ni, dia faham ke nah? Betul. Adik lelaki susuan boleh bersalam. Tak dikira mahram dah. Okey.
Hak susuan-susuan ni kira macam adik-beradik sendiri. Nak berkahwin sesama adik-beradik susuan pun tak boleh. Tak boleh berkahwin sesama adik susuan. Okay? Macam adik-beradik sendiri. Hak tak boleh apa? Hak tak boleh ialah mewarisi harta dan menjadi wali nikah. Tu yang tak boleh. Hak lain tu semua boleh. Macam adik-beradik sendiri juga. Kemudian seterusnya yang terakhir, rakan lelaki sebaya yang dicintai kononnya. Okey, ni saja buat option ni. Sebab orang-orang usia macam kamu ni dah mula dah. Okey. Nak mencintai orang yang lawan jenis yang bukan mahram, bukan adik-beradik kamu. Okey. Kalau tak disebut benda ni, sekali lagi mulalah naik motor sekali lah, keluar pergi jalan pergi dating lah sekali dan sebagainya. Apa hukumnya nak sebut tu? Ni dalam bab salam je. Bab salam aja. Kadang-kadang orang-orang ni buat lebih daripada salam lagi. Tapi hak bersalam tu saja boleh tak? Kamu tahu pun, semua orang jawab tak boleh bersalam. Okey, jadi kamu tentulah nanti tidak akan bersalam dengan orang yang bukan mahram dengan kamu. Okey. Habis dah semua. Ada tak orang yang jawab 2 kali? Tak ada orang jawab 2 kali. Sebab saya dah set jawab sekali sahaja. Okey. Lepas ni, saya akan buka setting tu untuk boleh jawab banyak kali dan kamu buat lagi sekali nanti Google Form ni dan pastikan kamu dapat 20/20. Ni semua 20 lah. 20/20 betul. Saya dah cerita dah ni. Okey, kita stop kat situ. Yang ni kita nak teruskan dengan buku pelajaran kita yang kita sambung hari tu. Okey, kita nak buka balik buku teks. Window. Alright. Okey, semua nampak tajuk kita pelajaran 7, kewajipan memelihara kehormatan diri yang kita baca dah hari tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun, sampai ayat 31. Yang mana maksud ayat ni ialah katakanlah kepada lelaki dan perempuan yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka, menutup dan menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Okey. Hari ini kita nak bincangkan apakah yang dikehendaki dengan menyekat pandangan dan memelihara kehormatan tu. Okey, kita terus ke muka surat seterusnya, iaitu perintah Allah dalam ayat ni. Ayat ini mengandungi yang pertama perintah Allah dan yang kedua Allah menyenaraikan golongan-golongan yang boleh melihat perhiasan wanita ataupun dalam istilah lain mereka merupakan mahram kepada wanita. Kamu dah buat dah senarai hari itu, ada orang buat, ada orang tak buat, tapi ramailah yang buat. Okey, mengikut ayat tu siapakah yang boleh melihat perhiasan wanita. Okey. Dua perintah Allah dalam ayat ni ialah ada 4. Yang pertama apa dia? Menundukkan pandangan. Ini perintah Allah. Yang pertama, menundukkan pandangan. Kita tahu dah sebut dah pada minggu lepas, menundukkan pandangan maksud kata mata kita jaga, mata kita jangan tengok benda-benda yang haram. Jangan tengok. Kalau tertengok macam mana? Cepat-cepat. Cepat-cepat menundukkan, memalingkan pandangan ke arah lain. Bukan asal tengok terus macam tu tak. Kadang-kadang Allah bagi Allah uji kan? Orang lelaki biasanya Allah uji. Nampaklah orang pakai seksi ke, orang pakai tak tutup aurat dengan sempurna, dia pun tengok dengan pandangan nafsu. Okey? Itu yang salah sebenarnya. Apa yang sepatutnya? Kalau tertengok, cepat-cepat mengalihkan pandangan ke arah lain. Perintah Allah yang kedua dalam ni ialah memelihara kehormatan. Itu adalah ayat yang sebut tadi tu dah. Okey?
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dua-dua tu terkandung dalam ayat tu, iaitu suruh tutup pandangan, tunduk, dan suruh memelihara kemaluan, kehormatan. Seterusnya, perintah Allah juga dalam ayat ni ialah yang ketiga, apa dia? Menutup aurat. Menutup aurat. Bila Allah kata, yang mana? Tengoklah update lah ayat. Bila Allah kata, alah, biar ayat lain pun dah. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, kan? Kepada wanita yang beriman, Allah kata, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ada kan ayat tu? Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, yakni tubuh mereka tu sendiri. Itu bermaksud Allah suruh tutup aurat. Jangan tunjuk ke orang. Itulah ayat yang menunjukkan suruh tutup. Dan ketiga-tiga ni ada tak yang pernah buat? Antara kita yang pernah melakukannya. Sebab tu yang keempat, Allah suruh bertaubat. Bertaubat kalau kita pernah buat. Mana ayatnya? Ni dia ayatnya. Ni. Watubu, dan bertaubatlah. Ni Allah suruh. Watubu ilallah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Jami'an sekalian kamu, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah suruh kita bertaubat. Sebab dengan bertaubat itu kita akan mendapat kejayaan. La'allakum tuflihun. Semoga kamu berjaya. Itulah perintah Allah yang terdapat dalam ayat ni. Kita nak tengok yang pertama. Apakah maksud menundukkan pandangan tu? Allah suruh tunduk pandangan. Iaitu Allah SWT memerintahkan hambanya menjaga pandangan daripada melihat perkara yang haram. Jaga. Pandangan mata yang menyalahi syarak, iaitu melihat mata yang melihat benda-benda yang haram, menyalahi syarak, akan menjerumuskan seseorang kepada keburukan dan kerosakan seperti zina. Tahu tak zina? Hubungan seks antara lelaki dan perempuan yang tidak berkahwin mengikut syarak. Itu namanya zina. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan zina ditetapkan hukuman yang sangat berat. Tahu tak apa dia? Iaitu ada dua golongan. Kalau yang belum berkahwin dan yang telah berkahwin, tak sama hukuman dia. Kalau yang belum berkahwin, hukuman mengikut Islam ialah sebat sebanyak 100 rotan. Tu kalau belum berkahwin. Tapi kalau dah berkahwin, apa hukumannya? Tak sebat dah, teruk lagi. Iaitu rejam dengan batu sehingga mati. Selagi tak mati, rejam. Okey, macam mana nak rejam tu? Rejam tu apa dia? Ada orang tanya, rejam tu ialah macam ni ya. Tekan kepala tu layak. Glok tu. Tasik tu tekan kepala, bukan macam tu. Rejam ni maksud kata pesalah zina tu kena diletakkan di tepi laluan orang ramai. Okey. Lepas tu lori JKR akan main hantar lori, main hantar batu selori main tunggang perang tu. Ambil batu besar-besar ni, batu besar-besar ni, ataupun besar-besar ni, batu kena punggai, beri kena pesalah zina tu sehingga mati. Ini hukum Islam. Allah yang tentukan macam tu. Okay? Sebab zina ni sangat teruk akibat dia. Akan melahirkan, akan merosakkan masyarakat, melahirkan orang yang tidak sah taraf dan menyebabkan gangguan kepada sistem Islam tu sendiri dari segi keturunan, sahnya, tak sahnya seseorang tu, dari segi tarafnya, kemudian dari segi pembahagian harta dan sebagainya. Okey. Jadi nak elakkan semua tu berlaku, semua orang kena mengelakkan zina. Nak mengelakkan zina, jaga pandangan. Allah dah kata dah, jaga pandangan, jangan tengok benda-benda yang haram seperti gambar lucah, video lucah,
kemudian aurat orang lain, jangan tengok. Okey. Kalau tertengok cepat-cepat paling muka ke arah yang lain. Di TV tu kadang-kadang ada orang cerita orang putih kan, kadang tunjuk gambar berciuman dan sebagainya. Sepatutnya kita rasa malu kalau kita tertengok dan tengoklah ke arah benda yang lain. Guna mata kita ni untuk melihat benda-benda yang baik seperti ayat Al-Quran, pemandangan dan sebagainya. Okey. Itu kena tunduk pandangan. Yang kedua, kita tengok cara nak tunduk pandangan. Macam mana nak tunduk pandangan ni? Satu, sentiasa mengingati Allah dengan berzikir. Berzikir. Berzikir tu apa? Berzikir tu bukan setakat sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan tu. Berzikir, itu pun berzikir juga. Tapi berzikir lagi luas. Zikir ni adalah hati kita ingat pada Allah. Okay? Tengok pokok ingat Allah, tengok motor ingat Allah, tengok hujan ingat Allah, tengok sungai air mengalir ingat Allah, tengok lampu, tengok kipas berpusing, tengok ayah kita, tengok mak kita, tengok adik-beradik kita, tengok jiran kita, tengok buku teks, tengok TV, tengok semua. Ingat pada Allah. Bila kita ingat pada Allah, kita tahulah Allah tak suka benda tu dan kita takkan buat lah tu je. Tu cara nak tunduk pandangan. Yang kedua, menghindari tempat-tempat maksiat. Tempat yang orang selalu buat maksiat, kita jangan pergilah kan. Yang ketiga, segera mengalihkan pandangan jika terlihat maksiat. Ni penting ni. Segera mengalihkan pandangan jika terlihat perkara maksiat. Kadang-kadang kita berkata orang nak naik bas kan, orang nak naik bas, dia selak kain ni nampak betih dia, kita pun jangan nak tengok. Cepat-cepat palih ke lain. Ataupun orang naik motor kan, orang naik motor kalau pakai kain, kalau pakai baju kurung tu dia akan kena selak kain, dia akan nampak betih dan sebagainya. Orang pun tengok tu tak betul. Allah suruh apa? Segera mengalihkan pandangan, jangan duk tengok. Yang keempat, cara menundukkan pandangan, memilih untuk melihat bahan-bahan yang baik dan bermanfaat sahaja. Tengoklah buku, baca buku, tengok TV pun dah tahu dah cerita tu, dah dia bagi dah rating dia, okay? 18X. Tak usah tengok lah kan. Dah rating pun dah macam tu. Nak pilih bahan-bahan pun tengoklah yang baik. Majalah tu, banyak majalah yang memaparkan artis-artis ataupun orang-orang model-model yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Elaklah, bacalah majalah yang ilmiah, yang bila baca dapat ilmu. Tak kira lah ilmu dunia atau ilmu akhirat, itu yang patutnya kita beri tumpuan. Pilih bahan-bahan yang baik. Dan yang kelima, memperbanyak amalan berpuasa. Apa kaitan dengan puasa? Ini bukan bulan Ramadan. Puasa ni dia ada rahsia dia. Okay? Kenapa orang suka melihat benda maksiat? Kerana dorongan nafsu. Okay? Dalam tubuh manusia ni, Allah ada install satu aplikasi namanya nafsu. Allah bagi akal dan bagi nafsu. Nafsu ni dia nak bawa kepada kita keburukannya. Okay? Tapi kita tak boleh juga tinggalkan nafsu. Allah beri kepada kita nafsu. Sebab dengan nafsu tu kita akan makan, kita akan minum, akan tidur. Sebab nafsu ni kehendak. Okey? Dan kehendak kita ni akan mendorong kita kepada jahat. Terutamanya dia akan membawa kepada dorongan seksual. Jadi untuk melemahkan nafsu tu, puasa. Ada satu hadis Nabi yang menyeru kepada orang-orang belia-belia yang beriman supaya berkahwin, kalau tak mampu, berpuasa. Kenapa? Bila dengan berpuasa akan menyebabkan nafsu ataupun dorongan seksual akan menjadi lemah dan jadi tak minat kepada benda-benda tu. Okey, inilah cara-caranya untuk menundukkan pandangan. Okey, seterusnya. Yang kedua, apa dia? Memelihara kehormatan. Apa dia memelihara kehormatan? Okey. Di sini diperincikan. Tengok. Nombor 1, menghindarkan diri daripada perbuatan zina. Ya, nah? Ini bukan saya kata ni, dalam buku teks. Lesbian, homoseksual dan onani.
Okey. Apa dia zina? Sebut dah tadi, iaitu hubungan seks antara lelaki dan perempuan yang tidak berkahwin. Itu clear dah, faham dah. Islam pun dah tetap hukum dah. Apa dia hukumnya? Rotan, sebat 100 rotan ataupun rejam dengan batu sampai mati. Itu zina. Lesbian apa? Lesbian ialah hubungan seks antara perempuan dengan perempuan, atau disebut juga musahaqah. Satu istilah dalam bahasa Arab. Lesbian tu bahasa Inggeris. Musahaqah, terbalik, tersilap. Musahaqah. Ini merupakan hubungan pelik, sumbang antara perempuan sesama perempuan. Jadi jangan terlibat dengan lesbianisme. Dan seterusnya, homoseksual. Apa homoseksual? Homoseksual ialah hubungan seks antara lelaki dengan lelaki. Pula lelaki dengan lelaki, tadi perempuan dengan perempuan. Ataupun orang-orang ni kita panggil dia gay. Bila lelaki yang melihat lelaki, dia tertarik dari segi seksual, maka itu orang panggil gay. Ini pun hubungan yang dilaknat oleh Allah. Sebab homoseksual ni bukan baru. Zaman Nabi Lut, kamu tahu tak? Nabi Lut dulu, umat dia suka kepada sesama jantina. Lelaki suka kat lelaki, perempuan suka kepada perempuan. Nabi Lut ni duk dakwah lah, suruhlah tinggalkan perbuatan tu. Kamu berkahwinlah dengan cara yang elok, laki dengan perempuan, laki dengan perempuan. Tapi mereka memilih untuk meneruskan homoseksual dan lesbian. Akhirnya Allah hukum mereka, iaitu Allah terbalikkan bumi mereka. Allah hantar malaikat Jibril pergi dengan 11 sayap je. 11 sayap malaikat Jibril saja. Dia raup kampung mereka tu yang nama kampung Sodom, terletak di sempadan Jordan dan Israel hari ni. Dia raup dengan sebelah sayap dah, dia angkat, dia terbalikkan. Macam ni. Ini kampung dia. Ni kampung dia, kampung Sodom. Okay, mereka ada buat kerja jahat atas tu lah. Lesbian, homoseksual. Malaikat Jibril mai, dia korek dari bawah tu dengan sayap dia, dia angkat, dia terbalikkan tu, dia henyak masuk ke dalam bumi. Dan pada hari ini kedudukan dia itu ialah merupakan laut mati. Kamu search dalam Google, laut mati ataupun Dead Sea, letak di sempadan Jordan Israel. Okay, sampai sekarang kedudukan dia dihenyak oleh malaikat Jibril tu, dia masuk ke dalam tanah sejauh 400 meter. The lowest elevation in the world. Kedudukan paling rendah daripada aras laut. Aras laut turun rendah daripada aras laut sejauh 400 meter. Itu dia sebagai pengajaran kepada kita hari ini betapa umat yang mengamalkan hubungan sejenis ataupun homoseksual dan lesbian ni. Jadi hari ini ada golongan ni? Ada lah, kalau tidak Allah tak turun ayat dan sebut lah. Jadi tak takut ke? Allah buat nu sama macam golongan kaum Lut nu di laut mati ni, Dead Sea. Tak takut? Tak takut lah, sebab Allah janji kepada umat Nabi Muhammad ni, Allah akan tangguhkan hukuman di akhirat. Allah tak buat di dunia, Allah tangguh untuk buat di akhirat. Kita duk rasa, tak apalah, boleh buat lah, tak ada apa-apa pun. Itu salah, itu sikap yang salah. Okay. Seterusnya, menghindarkan perbuatan apa lagi? Onani. Ni, kena eja ni, kau tak kerti boleh baca Jawi. O-N-A-N-I. Apa dia onani? Nak kena sebut sangat-sangat. Okay? Sebab mudah nak terjerumus kepada benda-benda yang macam ni. Onani ialah mencari kepuasan seksual dengan tangan. Dengan tangan, menggunakan tangan. Seorang-seorang aja. Tak kacau orang pun. Duduk seorang-seorang dalam bilik, pegang phone ke dan sebagainya, sebelah tangan duk pegang kemaluan dia sendiri. Tak kira lelaki atau perempuan, sama. Perbuatan tu dipanggil onani, dan perbuatan tu terkutuk dan dilaknat oleh Allah. Okay? Jadi selagi kamu tak kahwin, tak usah duk ambil kisah lah pasal urusan nafsu syahwat ni. Okay? Patutnya kita tumpukan pemikiran kita kepada nak belajar, kepada nak
perkemaskan diri kita, nak bagi kita jadi lebih baik, bukan dengan cara nak ikut dorongan nafsu syahwat dan sebagainya. Okey, ini pengajaran kepada kita. Yang kedua, macam mana cara nak memelihara kehormatan? Yang kedua, ini dia. Yang kedua, berpakaian yang menepati kehendak syarak. Kehendak syarak nak macam mana? Tutup aurat sahaja dan berpakaian sopan. Okey? Seterusnya yang ketiga, menjaga tata susila dalam pergaulan termasuk dalam media sosial. Tata susila ni cara kita bergaul, cara kita bercakap, cara kita melontarkan idea, okey? Cara kita berkawan dengan orang, cara kita bergaul semua. Bukan kalau orang tu berdepan dengan kita aja. Termasuk dalam media sosial, kadang-kadang dalam Facebook tu, orang tak nampak muka kita. Cakap, ya Allah, dengan nada, dengan cara bahasa yang langsung tak memaparkan ciri-ciri orang-orang beragama Islam. Jadi, orang kita nak jaga kehormatan diri kita, nak kita dihormati, jaga pergaulan kita. Dan yang keempat, bercakap perkataan yang baik, lemah lembut dan bersopan. Jadi orang-orang ni ialah orang-orang yang menjaga kehormatan dia. Okey, seterusnya. Banyak lagi ni. Ni penting ni, ditunjuk kat dalam ni. Elakkan diri daripada, kalau kamu seorang perempuan, penting sangat kamu kena elakkan diri kamu daripada satu, disentuh oleh orang yang bukan mahram. Walaupun orang yang bukan mahram tu kekasih kamu kan dan sebagainya, orang yang kamu cinta kononnya, perah. Kemudian sentuh. Seluruh tubuh kamu tak boleh disentuh oleh orang yang bukan mahram. Okey? Di sisi syarak pun salah, di sisi undang-undang undang-undang sivil pun salah. Yang kedua, elakkan diri daripada diraba. Disentuh, bagi lain-lain lah, disentuh lain. Disentuh tu boleh katakan sentuh macam tu je. Raba lain lagi, sentuh dia gosok macam tu. Tu pun tak boleh lagi. Kadang-kadang saya ada perhatikan pelajar-pelajar, murid-murid SMK Kuala Keting ni, kadang-kadang mereka melawak sesama lelaki dan perempuan yang tentunya bukan mahram sampai mensentuh-sentuh badan. Hang ni apa? Hang ni apa ni? Hang ni apa ni? Tu kena jaga betul-betul. Tak boleh buat tu. Elakkan diri. Nak tunjukkan kamu tu orang yang perempuan yang bermaruah. Elakkan diri daripada disentuh, ataupun kamu pun jangan duk sentuh, duk tampak-tampak orang. Tangan tu jaga. Kalau adik-beradik kita, pak menakan kita, adik-beradik kita, mak ayah kita, boleh lah nak pegang-pegang tolak-tolak aku macam tu. Tolak aku. Ini dalam kelas. Confirm lah kamu bukan mahram. Ada sentuh-sentuh yang macam tu. Saya duk tengok benda ni. Sebab tu nak sebut benda ni. Tolong ingat sangat-sangat. Dan yang ketiga, elakkan daripada ditunjukkan gambar lucah. Tak kira gambar atas kertas ataupun skrin laptop, komputer, phone dan sebagainya. Elakkan tunjuk. Kalau ada orang cuba nak tunjukkan kepada kamu, buat laporan. Kerana laporan itu laku. Salah besar kalau ada cuba nak tunjukkan gambar lucah kepada orang. Okey. Pendek kata, polis main dengan kereta polis putih yang ada siren biru kat atas dia tu, main tangkap. Jangan duk cuba buat benda tu. Okey, perempuan jaga diri lah. Jaga diri elok-elok. Seterusnya, yang ketiga, menutup aurat. Perintah Allah yang ketiga ni, menutup aurat. Apa dia aurat? Kita ni cakap pandai dah menutup aurat. Jadi apa dia aurat? Aurat ialah batasan anggota badan yang wajib ditutup mengikut hukum syarak. Anggota kita ni, anggota badan kita daripada kepala sampai kaki, ada batas-batas tertentu. Had-had tertentu yang kita kena tutup. Namanya aurat. Aurat lelaki dan perempuan berbeza. Aurat lelaki dari pusat hingga lutut. Mana pusat hingga lutut? Kamu peganglah pusat kamu sendiri dan pegang lutut kamu. Antara pusat dan lutut tu lah aurat lelaki. Dada, aurat tak bagi lelaki? Tak, bukan aurat. Belakang aurat tak lagi? Tak, bukan aurat. Betih, buku lali, aurat tak? Bukan aurat. Lelaki, pusat hingga lutut, ingat.
Tapi berbeza dengan perempuan. Aurat perempuan ialah seluruh tubuh. Seluruh tubuh badan. Kecuali muka dan tapak tangan kedua-dua. Bahagian muka dan bahagian pergelangan tangan hingga hujung jari ini merupakan yang dibenarkan untuk dilihat, yang bukan aurat kepada perempuan. Hak lain aurat semua. Rambut aurat dah, aurat kena tutup. Tangan ni bahagian lengan ke? Lengan ni. Aurat tak bagi perempuan? Aurat, kena tutup. Kena pakai baju kat sampai sini. Faham? Kemudian betih. Betih aurat tak? Aurat. Maka tak bolehlah pakai seluar pendek perempuan. Okey? Yang kata aurat dia melibatkan dua benda, dua perkara. Yang satu bentuk. Abang dah kan minggu lepas kan? Satu lagi apa? Warna. Bentuk, maksud kata bentuk siku ni, bentuk kepala lutut, bentuk buku lali, bentuk punggung, bentuk bahu dan sebagainya. Bentuk. Jadi kalau pakai baju tebal pun, tapi still nampak bentuk punggung. Contohnya seluar tu ketat. Ataupun still nampak ni, buku lali. Nampak telinga. Ke tudung gini rapat tu nampak telinga. Maka tu bentuk maka tak tutup aurat lagi, tak sempurna lagi. Yang kedua warna apa dia? Warna kulit kita ni, kulit ada macam-macam warna kan. Kalau pakai pun terlalu jarang sampai nampak warna dalam tu, maka tu dia tak tutup aurat. Jadi seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan ni kena ditutup sehingga menutup bentuk dia dan menutup warna dia. Jadi kalau orang tu pakai seluar, ramai lah ni orang pakai seluar jenis ketat, seluar jeans tu nampak bentuk. Allahu Akbar. Saya mampu cerita macam ni lah kat kamu. Okay? Kemudian kamu kena olah diri sendiri, macam mana pergaulan kamu, macam mana sosial kamu supaya tidak melanggar perintah Allah. Dan ini semua merupakan perintah Allah. Okey. Contoh tengok gambar ni. Macam mana pakaian untuk aurat. Yang pertama, tudung yang labuh menutupi dada serta tidak jarang. Yang kedua, tudung hak labuh macam mana ni? Bukan tudung hak sampai tengkuk aja. Tudung hak kena labuh sampai tutup dada. Bila tutup dada tu, bahagian sini ni tak boleh duduk kat sini. Kena duduk bawah, baru dia tutup dada. Faham? Terusnya, lengan baju panjang hingga ke pergelangan tangan. Terusnya, baju yang labuh dan longgar serta tidak jarang. Kain atau seluar yang dipakai perlu labuh hingga ke buku lali. Dan yang kelima, memakai sarung kaki, stokin. Apa hukumnya? Wajib. Kalau kamu keluar tak pakai stokin, pakai tu tutup aurat dah. Tapi stokin tak pakai slipper je, pakai kasut jenis selum je. Stokin tak pakai. Hingga nampak apa? Nampak buku lali dia, nampak jari dia. Tu kata tutup aurat. Tutup aurat mesti pakai stokin. Okey. Itulah merupakan cara menutup aurat, terutamanya kaum wanita. Okey, seterusnya keadaan aurat seorang perempuan. Macam mana? Satu, ketika bersama dengan wanita Islam yang lain, aurat dia daripada pusat hingga lutut. Contoh Aminah bersama dengan Siti, dua-dua perempuan Islam, aurat mereka ialah daripada pusat hingga lutut. Okey. Kemudian kedua, ketika bersama dengan lelaki mahram. Siapa lelaki mahram bagi perempuan? Ayah, abang, adik laki, pak menakan, semua mahram kan? Macam mana batas aurat kamu perempuan ketika dengan lelaki yang mahram? Daripada pusat hingga lutut juga. Bolehkah kalau depan ayah, depan abang tak pakai baju? Sebab aurat cuma daripada pusat hingga lutut saja. Okey.
Memang itulah batas auratnya. Tapi namun sekiranya dikhawatiri boleh menimbulkan fitnah, hendaklah berpakaian sopan yang boleh menutup tubuhnya. Tu fitnah lah kan. Jadi duduk dengan adik-beradik yang mahram, kena tutup lah sehingga tak menimbulkan fitnah. Tapi dari segi hukum syarak, ustaz hingga lutut. Yang ketiga, ketika bersama dengan lelaki bukan mahram. Lelaki bukan mahram, bukan adik-beradik kita, bersama rakan-rakan kamu di sekolah yang lelaki. Seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ini dia. Yang keempat, ketika bersama dengan wanita bukan Islam. Contoh Aminah bersama dengan Meling bersama dengan tu yang bukan Islam. Jadi seluruh badan juga. Ingat seluruh badan juga kecuali anggota yang zahir ketika bekerja. Mana anggota yang zahir ketika bekerja? Samalah tangan, muka. Nak kerja takkan nak serlung muka. Okay, sama jugalah dengan lelaki bukan mahram. Seluruh badan juga kecuali anggota yang zahir, muka dan tapak tangan jugalah. Sebab tu nak sebutkan di sini, sekarang ni dah ramai dah orang perempuan Islam yang pergi potong rambut, pergi berdandan di salon yang Islam jadi pilihan. Tak mau pergi dah kepada kedai-kedai gunting rambut, salon yang bukan Islam. Walaupun nak gunting tu perempuan, tapi dia bukan Islam. Maka tak boleh dedah aurat, tak boleh buka tudung tunjuk rambut kat dia sebab dia bukan Islam. Sama batas auratnya dengan lelaki. Kena ingat yang tu. Yang keempat, perintah Allah taubat. Allah suruh apa? Bertaubat. Taubat ialah perbuatan kembali kepada Allah dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan. Ini maksud taubat. Tulis elok-elok dalam minda kamu. Sebab nanti akan ditanya dalam exam. Apakah maksud taubat? Taubat ialah tidak membuat lagi perkara yang telah dilakukan. Salah lah. Ni yang betul lah apa dia? Taubat ialah perbuatan kembali kepada Allah. Ni, kembali kepada Allah. Apa dia taubat? Kembali kepada Allah dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan. Macam mana cara bertaubat? Ini dia. Cara bertaubat ada 4 caranya. Apa dia? Yang pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Apa dia menyesal ni? Menyesal ni rasa macam tak sepatutnya dia buat perkara tu. Kalaulah boleh diulang masa ni ke masa yang dulu, tak mau buat benda tu. Tu makna menyesal. Menyesal bukannya sambil duk gelak-gelak, aku tak mau dah, menyesal dah, tak buat dah. Tapi duk membangga-banggakan diri dengan perbuatan yang telah dilakukan. Tu bukan menyesal. Tu tak buat je. Menyesal ialah perasaan yang sepatutnya hang tak buat benda tu sebelum tu. Itu maksud menyesal. Yang kedua, berhenti melakukan dosa. Perbuatan tu berhentilah. Taubat apa kalau duk buat lagi? Dan yang ketiga, berazam tidak mengulangi perbuatan dosa. Okay, hati tu tak mau dah buat. Ini dah, tak mau dah. Tinggal tu. Sebut benda tu pun benci. Kalau dulu dia minum arak, katakan arak tu katakan Carlsberg katakan. Tengok tulisan Carlsberg tu, nampak dan benci. Benci. Seperti mana kamu benci kepada orang yang membunuh ibu bapa kamu. Itu dia. Benci sampai macam tu. Tengok benda-benda yang haram yang kamu buat tu, bila kata taubat je, tengok benda tu pun rasa benci dan takkan ulang sama sekali. Ini 3 syarat taubat. Okey. Dan yang keempat syarat tambahan iaitu minta maaf dan memulangkan hak kepada pemiliknya. Sama ada kita curi hak orang. Tiba-tiba kita dah taubat, tak mau lagi perbuatan tu. Benda kita curi tu bagi baliklah kat tuan dia. Dan kena minta maaf. Contohnya perbuatan yang melibatkan orang. Contoh kita kata kat orang, kita fitnah orang. Kita tuduh orang. Okay? Kita mengutuk orang, mengeji orang dan sebagainya. Mengumpat. Kita mengumpat orang. Tahu mengumpat? Menceritakan keburukan orang yang mana kalau orang tu dengar dia tak suka.
tu mengumpat. Kalau menceritakan tentang seseorang, kalau orang tu dengar dia suka, tu bukan mengumpat. Contoh kita kata, mak tu rajin lah, tiap-tiap hari duk bantu mak ayah dia. Kalau kita kata di belakang dah, kalau dia dengar dia marah tak? Tak tu dia tak marah. Maka kata di belakang, maka itu bukan mengumpat. Tak mengumpat ni benda yang bila kita kata, dia marah. Kita pun kata di belakang dia tak dengar, dia mengumpat. Maka dosa-dosa yang melibatkan orang yang macam tu, kena minta maaf. Dan kalau orang tu tak maafkan, kita tak diampun oleh Allah. Tu dia teruk lah kan. Jadi, sekiranya kita nak bertaubat, okey, sekiranya kita nak bertaubat dengan nama taubat nasuha. Pernah dengar kan taubat nasuha? Taubat nasuha merupakan taubat yang bersungguh-sungguh, yang mana apabila diterima oleh Allah akan taubat nasuha dia itu, dosa itu terhapus, dipotong, dipadam daripada buku amalan dia. Hebatnya taubat nasuha. Tapi sebelum dapat taubat nasuha, ini dia syarat-syaratnya. 1, 2, 3, 4. Okey. Seterusnya, kita nak habis dah. Pengajaran ayat. Pengajaran mesti ada, kita mestilah lah. Kita hendaklah lah. Okay, jadi kita dah belajar lah tajuk ni. Tajuk kewajipan menjaga kehormatan diri ni. Kalau kita tak tengok dia bagi dalam ni pun, kita dah tahu dah apa pengajaran kepada diri kita, apa yang sepatutnya kita buat. Iaitu, sebagai umat Islam, kita hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram. Itu isi dia. Huraian dia agar beroleh balasan syurga. Yang kedua, kita hendaklah memelihara kehormatan diri. Kita hendaklah memelihara kehormatan diri kita agar kehidupan dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, kita hendaklah berpakaian menutup aurat dengan sempurna agar selamat daripada keburukan dan gangguan. Kenapa saya buat slash ni? Saya buat slash ni sebab pengajaran mesti ada isi huraian. Yang saya slash tu merupakan huraian selepasnya. Dan yang keempat, kita hendaklah sentiasa bertaubat agar dicintai, dirahmati oleh Allah. Okey, ni kamu tengok ni. Nota guru. Apa yang saya kena buat? Saya kena menasihati murid agar sentiasa menjaga batas pergaulan dan memelihara kehormatan diri secara beradab dan beristiqamah. Saya ada sebut tak benda-benda ni sepanjang ni? Dah sebut dah. Okay? Jadi selepas ni insyaAllah kamu akan jadi manusia yang beriman dan sempurna dari segi sosial dan ibadah dia. Okey? Ni, risma ilmu ni. Sedap untuk dikongsikan. Apa dia? Risma ilmu ni. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, berilah jaminan kepadaku dengan 6 perkara. Nescaya aku jamin bagimu syurga. Allah suruh kita jamin kepada Rasul, Allah suruh kita jamin, Rasulullah suruh kita jamin kepada dia 6 perkara ni. InsyaAllah dia pun akan jamin syurga kepada kita. Apa dia? Yang pertama, berkata benarlah apabila berbicara. Walaupun situasinya pahit bagi kamu. Berkata benarlah. Jangan menipu. Yang kedua, tunaikanlah janji. Bila berjanji dengan orang, jangan mungkir. Yang ketiga, sempurnakanlah amanah. Kalau kamu diberi amanah, sempurnakanlah dengan sebaiknya. Kalau kamu diberi amanah sebagai ketua dalam kelas kamu, tunaikanlah amanah kamu. Kalau kamu diberi amanah sebagai pengetua, lakukanlah amanah kamu sebagai jawatan kamu pengetua. Kalau kamu diberi amanah sebagai ibu dan bapa, maka laksanakanlah amanah kamu terhadap anak-anak kamu dan keluarga kamu. Kalau kamu diberi amanah sebagai Perdana Menteri, maka laksanakanlah amanah itu untuk rakyat kamu. InsyaAllah Rasulullah jamin kepada kamu syurga. Yang keempat, peliharalah kemaluanmu. Pelihara kemaluan kamu tu. Okay? Jangan duk pegang-pegang, jangan duk cari kepuasan seksual dengan cara yang salah. Jangan tunjuk kat orang. Okay? Peliharalah elok-elok. Yang kelima, tahanlah pandanganmu. Walaupun benda tu kamu suka tengok, jangan tengok. Tahan.
Dan yang keenam, tahanlah kedua-dua tanganmu daripada melakukan kejahatan. Jagalah 6 tu. Okey, insya-Allah. Okey, setakat tu saja. Kita dah kongsikan tajuk kita hari ini, iaitu kewajipan memelihara kehormatan diri. Saya percaya kamu tengok, kamu faham dan kamu boleh amalkan dalam kehidupan seharian kamu. InsyaAllah selepas ni saya akan bagi soalan. Esok cuti boleh buat. Kehadiran saya akan ambil untuk report, saya akan ambil yang Google Meet ni. Tapi latihan tu untuk buat, untuk amalan diri kamu. Okay, saya akan bagi selepas ni. InsyaAllah kita jumpa pula Pendidikan Islam pada hari Rabu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.